Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan penawarnya. Dalam siri kuliah kita ni, kita namakan siri kuliah penyembuh. Penyembuh dari segala penyakit-penyakit yang melanda hati kita dan juga penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan dia. Mudah-mudahan dengan kita jumpa penawar, terubatlah beberapa penyakit yang melanda dan menyusahkan kita, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita masih lagi dalam bab al-ishq, bab asyik. Asyik dengan makna gila, rindu, kasih yang melampau kepada sesuatu perkara. Biasanya dalam isu asyik masyuk ini, dia lebih kepada merindui masalah perasaan jiwa, rindu dalam sudut nafsu. Itu dia panggil asyik dalam perkara yang tersebut. Dalam perbincangan kita kali ini di bawah tajuk Hukmul Ishq wa Bayan Al-Wiqayah Minhu, iaitu beberapa hukum dan kategori asyik. Asyik itu banyak kategori dia. Dalam kitab ini kata ada 3 kategori, dan setiap kategori ada hukumnya yang harus, yang haram dan yang boleh dilakukan. Kemudian kita pergi kepada al-wiqayah, bagaimana nak menjaga diri kita daripada perangkap-perangkap syaitan melalui penyakit ini. Dan insya-Allah kita juga akan kenali 10 manfaat daripada al-wiqayah bighaddin nazar, menjaga hati kita dengan cara menundukkan pandangan, ataupun menjaga mata kita. Jadi para jemaah sekalian, itu tajuk perbincangan kita pada kali ini. Alhamdulillah kita pergi kepada perkara yang pertama, hukmul ishq, hukum orang yang terjebak dengan penyakit asyik ini. Innal kalam fi hadzal bab, perbincangan kita dalam bab ini, yang pertama kita mesti bezakan di antara perbuatan yang haram, harus, an-nafi' ad-dar, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, dan kemudian baru kita boleh bincang tentang hukum, sama ada dia dicela ataupun diingkari, ataupun dibenarkan, ataupun dipuji. Maka penyakit rindu dendam, cinta yang melampau kepada satu benda ni, setiap perbuatan itu ada hukumnya yang tersendiri yang dibincangkan oleh para ulama Islam. Baiklah para pelajar sekalian, saya pergi kepada fa'ishqun nisa thalathatu aqsam. Ini cinta, asyik kepada wanita ataupun yang berkait dengan hubungan seks ini ada 3 kategori. Yang pertama, fa'ishqun huwa qurbatun wa ta'atun. Kerana itu kita kata bukan semua asyik ni
dicela, ada kalanya menjadi suatu kepujian. Contohnya dalam perkara ini, ishqun yang bersifat qurbatun wa ta'atun. Dia boleh membawa kepada cara untuk kita qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui jalan nafsu. Dan juga melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan lorong ini. Dengar baik-baik ni. Salah faham ini pula lari dia punya channel kan. Kita nak jelas betul-betul. Maka yang pertama, huwa ishqu mra'atahu wa jariyatah. Iaitu seorang suami yang asyik, yang cinta kepada isterinya. Setakat tu ya zaman kita ni. Kalau zaman dulu dia ada satu lagi dia panggil jariyah. Jariyah ni cinta sayang kepada hamba perempuan dia. Di zaman ada perhambaan di Benar dulu, waktu zaman jihad dulu, ada lagi hamba. Dalam siri yang lepas kita dah cerita tentang contoh bagaimana para di kalangan khalifah, di kalangan pemimpin yang mencintai jariyah dia kan. Kemudian dibawa juga cerita Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil juga mendapat jariyah dari mana? Dari isteri dia Sarah kan. Sarah pergi ke Mesir, ditangkap oleh pemimpin zalim di sana yang cuba nak khianat kepada Sarah, tapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla dia tak boleh nak apa-apakan Sarah. Nak sentuh pun tak boleh. Bila dia nak sentuh, dia jadi keras, kaku, tak boleh nak bergerak. Akhirnya dia ambil Hajar, beri kepada Sarah, hamba. Kemudian Sarah serahkan pula kepada suaminya Ibrahim, sehingga lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata di para ulama, asyik suami kepada isteri ataupun tuan kepada hamba dia, kalau zaman ada hamba, ataupun saya tak nak sebutlah sekarang ni, jariyah ni nanti salah faham pula, geng-geng liberal salah guna ayat ni kan. Tapi syariat tu kita kena jelaslah. Dia kata hazal ishqu ishqun nafi'un. Cara ni cara yang memberi manfaat. Sebab apa? Kita kena tengok maqasid, objektif, tujuan disyariatkan perkahwinan. Disyariatkan perkahwinan antara laki-laki dengan perempuan, suami dengan isteri, apa sebab? Orang berkahwin ni nak kawan-kawan saja. La, berkahwin ni bukan berkawan, tetapi dia mempunyai satu nilai, satu darjat yang lain. Nama dia perkahwinan, membina sebuah keluarga. Kerana itu berbeza di antara cinta isteri kepada suami dengan cinta anak kepada ibu bapa. Lain kan. Ibu bapa menyayangi anak tak sama dengan suami menyayangi isteri. Dia ada perbezaan yang tersendiri. Maka disyariatkan perkahwinan kerana apa? Untuk apa? Kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar kan, wa ahfazu lil farj. Tujuan kahwin tu nak menundukkan pandangan supaya tak nak tengok sana sini, dan menjaga faraj, kemaluan supaya tidak pergi letak di tempat yang haram, dan objektif lain lagi nak menyelesaikan naluri manusia, fitrah manusia, dia perlu kepada lawan dia, gu dia. Maka dengan perkahwinan banyak menyelesaikan masalah, dan juga berlakunya penerusan pembiakan manusia di atas dunia ini melalui jalan tanasul, menjalin jalan perkahwinan. Maka di sini walihada yuhmadu hadzal asyik indallah. Orang yang asyik macam ni, tapi asyik ni setakat dia cinta kepada isteri lah. Jangan sampai peringkat kenapa tak pergi masjid tu, sayang nak tinggal bini. Ni bukan ni, ini masuk orang luar kata orang kan. Kenapa isteri tak untuk aurat tak tegur tu? Tak boleh. Oh, dia ni my apa ni, dia panggil my darling ni macam ratu lah kalau itu sudah masuk luar. Kita bincang tentang asyik di sini, maknanya orang yang cinta kepada isteri dia di atas landasan naluri sebagai isteri, maka itu dibenarkan dan mendapat kepujian di sisi Allah Azza wa Jalla.
Dan kata Nabi sallallahu wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada budh' tu maknanya kemaluan isteri kamu itu pun ada sedekah di situ. Jadi kita kena sedekah. Baik, yang kedua, asyik muqt indallahi azza wa jalla wa bu'dun min rahmatihi. Ini asyik yang kedua ini mendapat kemurkaan Allah azza wa jalla dan jauh daripada rahmat Allah. Ini cukup berbahaya. Asyik di sini mendapat kemurkaan Allah azza wa jalla dan jauh daripada rahmat Allah. Wa huwa adarru syai'in 'alal 'abdi fi dinihi wa dunyah. Dan penyakit ini memberi sangat-sangat mudarat kepada seorang manusia dalam kehidupan dunia dia dan akhirat dia. Apa dia? Wa huwa 'ishqu al-murdan. Cinta kepada jantan. Biasanya kalau kata al-amrat, amrat ni budak laki-laki yang belum naik janggut, belum tumbuh janggut. Itu biasanya macam tu, kan? Cinta kepada budak, sebab budak laki-laki ni yang tak berjanggut lagi ni, dia macam kulit dia tu macam orang perempuan, jadi tak ada janggut, tak ada misai, tak ada apa. Masa tu. Tapi zaman kita gini, zaman LGBT ni sama-sama berjanggut. Sama-sama berjanggut pula dah, sama-sama misai, sama-sama bulu ketiak panjang. Boleh dia nak kahwin dua tu. Masya-Allah. Ini di antara, maknanya kita kata kerusakan fitrah zaman kita ni mungkin lebih dahsyat daripada kerusakan fitrah sebahagian daripada umat yang terdahulu, wal'iyazubillah. Maka orang yang gila, LGBT lah kita sebut senang kan, puak-puak homoseks ni, puak-puak homoseks, puak-puak lesbian yang duk main sama-sama betina ni, ini golongan-golongan yang mendapat kutukan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan pelopor mereka yang pertama, kaum Lut, telah dibalik bumi, telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai-bagai azab yang ditimpakan ke atas mereka. Kita kata wal'iyazubillah. Para jemaah sekalian, ini bila kita tengok ni, ada orang laki-laki yang nak jadi wanita ni, bahaya puak ni, bahaya. Maka kita kena nasihatlah seboleh mungkin. Tapi masalahnya dia jual barang-barang kosmetik, beli pula orang tu. Allahu Akbar. Siapa boleh jadi jutawan? Sebab kita yang pakat sokong. Kalau tahu dah orang yang macam ni, kan Nabi sebut dalam hadis, la'anallahu, Allah Ta'ala laknat al-mutashabbihin, orang laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gaya perjalanan, dalam pakaian, dalam percakapan, Allah Ta'ala laknat. Tapi kalau laki-laki asal dia bercakap lembut, kita tak boleh nak kritik dia, sebab itu sudah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi-jadian ni orang panggil ni, yang buat-buat ni, ini yang jadi masalah kepada kita. Ni orang kena mal'un macam ni, kita pula pergi sokong. Siapa yang bersalah? Sehingga dia jadi glamour, jadi jutawan, jadi tu, jadi ni. Akhir sekali bila dia buat benda pelik, barulah kena boykot. Baru nak boykot. Daripada awal kamu tak bagi nasihat, kan? Ini masalah. Kata Syekh, famani betuliya bihi, na'uzubillah, siapa yang terperangkap dengan permainan LGBT ni, maka dia telah jatuh kedudukannya daripada pandangan Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak tengok lagi dengan tengokkan tilitkan rahmat Allah. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada pintu rahmatnya, dan Allah Ta'ala jauhkan hatinya daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka dia telah terhijab daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita jangan kata kompayakun, kunci terus pintu taubat, pintu maghfirah, pintu rahmat Allah Ta'ala luas. Tapi ketika mereka melakukan perbuatan ini, ketika masih bergelumang dengan perbuatan LGBT ini, ketika itu mereka jatuh daripada pandangan rahmat Allah Azza wa Jalla. Qala ba'dus salaf, tanda tuan-tuan, berkata sebahagian daripada ulama salaf. Jadi setengah penulis kitab ni, kalau dia tak jumpa sanad yang baik, dia tak berani nak sebut nama orang. Kalau sebut nama orang, kita bertanggungjawab. Kita kata Sayyidina Ali contohnya, kata Fulan Syafi'i. Jadi kalau tak ada sanad kepada dia, sukar. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati dalam menukilkan kata-kata. Qala ba'dus salaf, sebahagian daripada ulama salafus soleh berkata, iza saqatal abdu min ainillah. Allahu Akbar. Tanda tulis tuan-tuan. Saya nak baca rasa gerun.
Apabila seorang hamba Allah Ta'ala itu sudah jauh daripada pandangan rahmat Allah Azza wa Jalla, ibtalahu bimahabbatil murdan, mereka diuji oleh Allah Ta'ala, dibalai dengan mencintai sama-sama jantan. Na'udzubillah. Wa hadhil mahabbah, cinta jenis ini, cinta sejenis ni, yang telah membinasakan kaum Nabi Lut. Binasanya mereka itu dari mana? Daripada asyik, masyuk kepada siapa? Kepada sama-sama sejenis. Na'udzubillah. Allah Ta'ala gambarkan dalam suratul Hijri, tanda suratul Hijri yang kita dah tadabbur beberapa surah yang lepas. Allah kata apa? Surah Al-Hijri ayat 72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allahu Akbar. Demi umurmu. Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi SAW. Sesungguhnya mereka, puak-puak Lut tu, membabi buta, membuta tuli dalam sakra dengan kemabukan. Kemabukan, ya'mahun, maksiat yang mereka lakukan. Orang mabuk ni orang tak tahu apa. Orang mabuk arak pun boleh buka seluar tepi jalan kan. Apalagi yang mabuk ni. Kemabukan, mabuk dengan jantan ni pun satu penyakit. Mabuk tina sama betina pun satu penyakit. Mabuk silang jantina pun, laki-laki dan perempuan yang tak kahwin pun bukan main juga tu kan. Lupa habis segala dunia. Baik para jemaah sekalian, itu penyakit yang kedua. Cinta jantan sama jantan ini sangat berbahaya. Wadawa wahadzada, ubat kepada penyakit ini apa ubat dia? Tengok ubat dia. Al-istighasatu bimuqallibil qulub. Allahu Akbar. Kalau orang ni nak taubat, dia kena minta pertolongan dengan Allah muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati, supaya Allah Ta'ala balikkan hati dia benci kepada perbuatan maksiat itu. Dan benar kembali dia, bersimpuh dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, berzikir dan berfikir tentang awaqibil umur, apa jadi kalau duk main gila jantan sama jantan ni, tak ada lagi manusia atas dunia ni, nak mari mana? Jantan mana nak beranak? Kan? Tak ada. Maka kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita minta supaya Allah Ta'ala selamatkan kita. Itulah di antara jalan yang terbaik. Kita pergi kepada kategori yang ketiga, al-qismus thalis. Kategori asyik yang ketiga dikata al-ishqul mubah, asyik yang harus. Ini wahwal waqi' min ghairi qasdin. Terjadi benda ni tanpa niat. Tanpa niat. Ka'ishqi man wusifat lahum ra'atun jamilah. Ini bahaya ni. Contohnya seorang laki-laki ni, adik-beradik dia ke, isteri dia ke, cerita seorang perempuan yang cantik. Perempuan yang lawa, comel loteng, kata orang Kelantan. Tak? Comel loteng. Dengan kening lutut dia, dengan macam-macam. Adik-beradik dia kau cerita, oh cantik orang perempuan tu. Dia punya mata bulat macam ikan lolong, hidung dia mancung, kening dia lutut contohnya. Jadi abang dia ni, si laki-laki yang dengar cerita ni, kemabukkan dia. Duduk mikir, aku nak cari bini macam tu lah. Duduk mikir macam mana lah orang comel ni. Ini dia panggil, dia berlaku tanpa niat. Cuma dia dengar cerita, akhirnya dia khayal. Ini berlaku juga. Aura'aha faja'atan min ghairi qasd. Ataupun dia pergi ke pasar, dia tengok orang perempuan tu, akhir kali dia duduk khayal ke kawan tu. Ini masalah. Fata'allaqa qalbuhu biha. Tapi hati duk khayal situ. Khayal duk main orang tu orang ni, walah dia tak ada apa pun. Kan? Maka ini dia panggil, tidaklah dia berdosa sebab dia tak buat apa-apa. Kecuali bila dia pindah daripada duk khayal, pergi cari orang perempuan tu, duk itu lain lah. Ataupun zaman kita ini tak payah pergi cari-cari. Nah, buka handphone, buka internet, duduk tengok, cari bentuk-bentuk wanita, dia panggil perono. Ini semua ni perbuatan yang bukan duduk di kategori yang ketiga lagi, dia sudah masuk kepada kategori yang haram. Seperti ataupun kalau dalam bab kita ni kategori yang keempat, mana kategori yang haram, ya, haram seorang, mana duduk tengok seorang dia. Na'udzubillah. Ini juga perbuatan yang tak baik.
Maka bagaimana penawar orang yang khaya banyak ni macam mana? Khaya ni wal anfa' lahu mudafa'atuh. Maka dia kena lawan hati dia, wal istighalu anhu, sibukkan hati dia fikir benda lain. Jangan duk khaya, duk mikir, ai comel anak dia tu, comel. Akhir kali dia mabuk sore, tidur pun tengah-tengah. Kau nak tahu? Ai duk mikir kau orang comel hak saya dengar cerita semalam. Apa benda tak tahu. Sebab itulah dalam Islam ni dia tak benar kan. Dia duk dengar suara-suara wanita. Dengar suara pun melompat dah orang. Sebab itulah orang gila ke penyanyi ni, tak kira laki-laki perempuan kan. Yang gila ke laki-laki ni seorang penasyid mari bernyanyi di Kuala Lumpur. Katanya orang perempuan tu terlupa suami sebelah, lompat naik atas pentas. Tengok yang main. Itu asyik, maknanya gila dengan suara. Pasal itulah bagi saya lah secara peribadi, ini pandangan orang kampung lah. Orang pondok ni dia agak konservatif sikit tak. Sekarang ni saya duk tengok ada anak-anak perempuan yang cantik-cantik, yang suara sedap, duk buat TikTok lah, duk buat mengaji, duk Quran, duk live situ sini. Bagi saya boleh menimbulkan masalah juga kepada kita. Sebab itu kalau nak mengaji Quran, laki-laki carilah ustaz, yang perempuan carilah ustazah. Jangan duk main silang jantina begitu. Sebab dia akan menimbulkan, dengan suara sedap, duk tengok pergerakan, mungkin timbul syahwat. Sama juga orang laki-laki buat, saya tengok ustazah ngaji Quran, dia cari ustaz lah. Kenapa cari ustazahnya? Ini semua ni penyakit-penyakit yang boleh merusakkan perasaan hati seorang manusia. Seorang laki-laki, tak usah duk cakap lah kalau laki-laki dia kata saya tak suka tengok perempuan je, tengok tunggu kayu je, cakap boleh kan. Ada seorang syekh tarekat besar ni, anak murid dia ni memang fanatik, ta'assub sungguh dengan dia kan. Salam ni, semua laki-laki perempuan bersalam cium tangan syekh. Orang katanya, kenapa awak pergi salam dengan Tok Syekh tu? Laki-laki, bukan mahram. Anak murid yang ta'assub ni kata apa? Oh, Tok Syekh ni tak ada apa dengan kita, tak rasa apa. Habis salam, keluar baby, nyek-nyek berjalan. Siapa ni Syekh? Ini anak saya. Dah? Kalau Tok Syekh tak ada apa-apa dengan wanita, kenapa boleh anak kecil? Cakap. Dan ini kita kata, kerana itulah dalam Islam ni menyekat pintu-pintu yang boleh bawa kepada perkara yang tidak baik. Banyak lagi cerita pelik yang saya tak nak cerita. Baiklah para jemaah sekalian, maka al-wiqayatu minal ish. Bagaimana kita nak menyekat pintu-pintu keburukan daripada penyakit ini? Sudah semestinya penyakit ini perlu dicari penawar. Perlu dicari ubatnya. Setiap benda ada ubat kan. Likulli da'in dawa. Sebagian dalam kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma anzala da'an illa wa ja'ala ma'ahu shifa wa anzala ma'ahu shifa. Allah Taala tak turunkan mana penyakit kecuali dia turunkan penawar. Dia tak jadikan penyakit kecuali dia ada ubatnya. Cuma ubat tu ada waktu kita kena, ada waktu tak kena. Macam kita sehari dua ni ubat Covid ni tak jumpa ubat lagi, jadi duk main beginilah kita kan. Jadi kalau dah jumpa ubat nanti hilanglah dia. Allahu akbar. Kata di dalam hadis, alimahu ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang tahu penawar, dia ubat. Ada orang yang tak tahu, maka dia teruslah sakit. Baiklah para jemaah sekalian, maka bila kita nak ubati penyakit yang kita lalui, daripada semalam lagi kita dah bincang tentang penyakit asyik yang berbahaya ini, maka kata di para ulama, kita nak hapuskan penyakit itu dengan cara ini dipanggil al-qada, nak hapuskan. Dalam bahasa zaman Covid ni dipanggil bagaimana kita nak putuskan rangkaian. Saya masuk tahun yang kedua duduk dengar berita petang-petang putuskan rangkaian. Bagaimana kita nak putuskan rantaian ataupun rangkaian penyakit ini dengan dua jalan. Apa dia dua jalan? Yang pertama, kita cuba hapuskan asal penyakit itu. Asal penyakit itu sebelum terjadi. Maknanya kita sekat sebelum terjadi. Punca laki-laki gila ke perempuan ni mari daripada mana? An-nazar, mari daripada tengok. Kan? Mari daripada tengok. Mula tengok, kemudian minat, kemudian orang tua kata naik ra tu ada statik, ada elektrik lah kan. Jadi
Maka kita kena potong dari situ lagi. Jangan suka tengok perempuan, jangan suka tengok wanita, jangan. Baik. Itu yang pertama, kita cuba sekat daripada awal. Dalam Islam, dalam masalah sekat daripada awal ni, daripada mana lagi? Daripada penjagaan aurat. Bila wanita nak keluar rumah, dia kena jaga aurat. Dalam rumah kita pun, kita kena jaga juga penampilan. Kena pisahkan tempat tidur di antara anak laki-laki dengan perempuan. Pisahkan tempat tidur. Sebab al-wiqayah, syaitan dia boleh mari. Tak usah kata sama-sama muda, datuk pun ada kainak dengan cucu. Na'udzubillah, zaman orang rusak fitrah ni macam-macam boleh berlaku kan. Zaman rusak fitrah ni semua benda boleh terjadi. Kita kata wal'iyazubillah. Kemudian nak putuskan rantaian yang kedua, qal'uha ba'da nuzuliha, iaitu kita mesti cabut setelah terjadi. Mana kalau orang ni jadi gila sama jantan, kita kena ambil dia, pisahkan dua orang ni, pergilah mandi air bunga ke air penawar di mana-mana supaya selesai masalah penyakit yang dia ada ni. Allahu Akbar. Baru ni ada seorang sahabat dekat nak buka puasa, dia telefon. Dia kata, "Ustaz, sekarang ni dekat nak buka puasa ni, waktu mustajab doa. Saya nak minta doa satu je. Kawan dia ni tak berani nak kahwin. Dia panggil orang lembut. Sampai peringkat tak berani nak kahwin. Takut dia kahwin nanti dia tak terliur dengan perempuan tu. Akhir sekali dia terbiar isteri dia tu. Kita pun tak reti nak buat. Macam mana kita nak? Dia kata macam mana kita nak motivasi ni? Ni kita itu. Maka dalam nak putuskan penyakit ini, dua, sama ada kita sekat daripada awal, jangan bagi kena. Sebab tu ibu bapa kena tengok anak-anak dia berkawan dengan siapa. Kalau geng-geng duk main rambut merah, tak jantan ni tapi duk kawan rambut merah, duk pakai subang telinga, ini hati-hati. Dia ada geng-geng dia yang tersendiri, kena ingat ni. Kalau sudah terjadi, bagaimana kita nak cabut? Ini kena carilah dengan motivasinya, dengan ilmu-ilmu psikologinya, dengan ilmu penawarnya bagi hatinya dan macam-macam lagi. Baik. Itu dia panggil cara nak menyekat. Fa amma tariq, maka jalan nak menyekat ni, jalan kita nak sekat ni melalui dua jalan. Yang pertama, ghaddul basar, menahan pandangan. Jangan duk tengok, jangan suka tengok benda-benda yang tak baik. Jangan suka tengok kepada perempuan. Itu yang panggil ghaddul basar. Yang pertama. Cara yang kedua, at-tariqus tsani, iaitulah al-mani' min husuli, bagaimana kita nak sibukkan hati orang ini daripada duduk fikir kepada syahwat wanita ataupun syahwat sejenis tadi, iaitulah ishtighalul qalbi bima yub'idu. Mana kita cuba sibukkan dia dengan perkara yang boleh menjauhkan dia daripada terjebak dengan LGBT ataupun pengaruh yang tak baik tadi. Apa saja sibuk. Sama ada kita bagi nasihat tentang syurga, tentang neraka, dosa, pahala, itu satu nasihat. Ataupun kita sibukkan dia dengan kerja-kerja kebajikan. Kita bawa dia pergi NGO sana, mari kita pergi hantar makanan. Kita suruh dia pikul beras, kan, bawa barang-barang. Nanti dia penat, dia tak mikir ke nak cari gu LGBT. Ini pun satu. Tak hanya sama-sama pengikut barang tu LGBT juga. Kita kata ini berat, kan? Maka dua perkara ini yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh sekat daripada terjadinya perkara yang tersebut. Yalah, ini teori. Para ulama ni beri tip cara-cara nak menyekat, tapi yang betul-betul orang yang nak melakukannya, dia perlu kepada satu kesungguhan dan kajian yang bukan mudah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, maknanya yang pertama kita nak sekat pandangan daripada awal, yang kedua kita nak menyekat manusia itu daripada duk sibuk dengan berfikir kepada benda-benda yang boleh macam ni. Ni zaman-zaman kita macam ni, kita kena perhati kepada anak-anak kita.
Mereka duduk diam dalam rumah, konon-kononnya ada webinar lah, ada kelas lah, ada apa. Mak ayah masuk kat dalam bilik anak tengok. Tengok dia punya laptop, tengok dia punya handphone, dia punya apa. Takut duduk tengok benda-benda pelik. Takut duduk tengok filem-filem lucah. Duduk tengok cerita-cerita yang boleh apa ni, membawa kepada nafsu syahwat. Jadi banyak keburukan yang berlaku. Ana baca kes yang ni budak yang terjebak dengan seks bebas, dia panggil seks bebas. Kita kata tak ada seks bebas, benar seks haram. Bila ditanya, kenapa kamu, budak remaja ni, budak sekolah, kenapa kamu terjadi benda ni? Dia kata hasil daripada tengok video. Bila tengok video lucah, dia pun nak rasa nak jadi pelakon jugalah, nak jadi pelakon pada video. Dia buat. Yang saya rasa satu benda yang berat sikit, tapi anda baca dalam kajian yang dibuat seorang budak kecil lagi, tapi dia buat kepada adik-beradik dia, adik perempuan dia. Dia kata, kenapa mu buat benda ni? Mu tengok kat mana? Tengok video? Tak ada. Masa tu bukan ada handphone macam zaman kita ni. Zaman kita ni yang ada video, ada alat-alat gadget ni, medsos ni kan. Dia kata, dengar ibu bapa, di sini baru kita nampak keindahan Islam. Kenapa Allah syariatkan pisah anak-anak daripada tidur sekali dengan bilik ibu bapa. Dia kata satu malam dia sedar, dia tengok ayah dia duduk atas mak. Jadi melekat dalam kepala dia, nak cuba juga sebagaimana yang dia tengok. Subhanallah. Ini Allah, bila kita kata, kita baca hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pisahkan daripada tempat tidur laki-laki perempuan, anak jangan duduk tidur dengan mak. Inilah hikmahnya. Sebab pandangan mata ni dipanggil sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan mata itu dianggap seperti anak panah iblis yang beracun. Bila dia panah, tembok mata masuk ke hati, dia melekat. Ketika timbulnya asyik, duk fikir ke benda tu, nak buat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu dua ubat. Yang pertama kita sekat. Yang kedua, kita cuba wiqayah, selamatkan orang ini daripada menjauhkan dia, sibukkan dia, dan berbagai lagi ilmu-ilmu motivasi yang disebut oleh para alim ulama. Baiklah, sekarang saya nak pergi kepada Tuan Syekh. Kitab ni sebut kepada kita, dia kata wa fi ghaddil basari iddatu manafi'. Orang yang boleh menundukkan pandangan mata ini ada 10 manfaat. 10 faedah, 10 manfaat daripada kita tunduk pandangan. Yang pertama, tanda tuan-tuan, saya nak kalau boleh tuan-tuan tulis kemudian khulasahkan faedah menundukkan pandangan. Yang pertama, annahum tithalun li amrillah. Menundukkan pandangan ini adalah mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu kan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur tu, wahai orang beriman, tunduk pandangan. Qul lil mu'minina, tengok dalam ayat surah ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai orang beriman, tunduk pandangan, jaga farad. Tengok Allah kembarkan pandangan dengan farad, sebab dia bermula dari mata turun ke farad. Na'udzubillah. Kemudian wa qul lil mu'minati yaghuddna, bagi tahu kepada perempuan, tundukkan pandangan, jaga farad. Jadi dalam tuan-tuan ambil dalam surah An-Nur ini ayat 30, Allah Ta'ala ajar, didik kita ilmu al-wiqayah, ilmu penjagaan daripada terjebak dengan penyakit asyik ini. Mana orang pertama, yang pertama sekali, orang yang boleh tunduk pandangan ni orang yang mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Saya baca secara ringkas ni, masa kita terhad. Yang kedua, dengan kita menundukkan pandangan, boleh menyekat min wusuli athari sahmil masmum,
daripada sampai ke hati kita anak panah beracun daripada syaitan. Jadi anak panah kalau setakat masuk mata je, dia duduk belegar dalam kepala. Nak buat benda ni. Tapi kalau sudah masuk ke hati, lagi dahsyat. Dia pergi kepada asyik, ketika itulah dia mula mencari yang boleh memuaskan kehendak nafsu dia. Na'udzubillah. Yang ketiga, yurisul qalb. Siapa dia jaga pandangan mata, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia rasa jinak dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tapi orang yang suka tengok pandangan, suka duk tengok ni, maka Allah Ta'ala jauhkan hati dia daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Saya tak tengok ustaz, saya nak tengok berita je. Tengok berita ke tengok pembaca berita? Kan? Pembaca berita pula jangok-jangok. Habis macam nak tahu maklumat, tutuplah TV tu, tudungnya TV, dengar berita sudahlah, kan. Dengar apa ni? Dengar suara, tak payah tengok tuan. Yang keempat, yuqawi al-qalb. Dengan kita tunduk pandangan mata kita ni, menguatkan kedudukan hati kita. Hati kita akan jadi bersih. Dia tak khayal ikut, tak tentu kalu, tak tentu pasal. Maka itu lebih baik. Allahu Akbar. Yang kelima, kelebihan yang kelima, Allah Ta'ala akan curahkan dalam hati kita nur, cahaya. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surah An-Nur ayat 30, Allah kata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bagi tahu kepada orang beriman supaya tahan pandangan mata. Akhir ayat 35 Allah kata, Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Mana cahaya langit dengan bumi ni. Kata di para ulama, ai mislu nuri. Siapa dia jaga hati dia daripada pandangan mata dia, maka Allah Ta'ala cerahkan hati hamba dia orang mukmin dengan sebab mengikut arahan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala cerahkan samawati wal ard. Jadi siapa nak cerah mata hati dia, tunduk pandangan mata. Allahu Akbar. Yang keenam, yurisu farasah as-sadiqah. Siapa dia jaga pandangan dia, tunduk pandangan, tak tengok benda haram, dia akan dapat mempusakai farasah, ilmu tilikan mata yang tajam. Ilmu tilikan mata yang tajam, dia boleh tengok, dia tahu orang ni baik, orang ni tak baik. Tapi biasa orang ni, dia tak main-main dengan orang. Ni kalau orang duk main kelentong, tengok muka anak murid, itu dia kaki kelentong punya tu. Dia nak suruh anak murid dia ta'asub dia. Ni biasanya geng-geng tarekat yang pelik ni, ada ilmu farasah. Tapi orang yang betul-betul farasah ni, iaitulah orang yang menjaga mata dia, maka Allah Ta'ala cerahkan mata dia, dia tengok orang, dia boleh menilai orang itu. Seorang ulama nama dia Syuja' Al-Kirmani. Syuja' dengan shin. Syuja' Al-Kirmani, dia kata apa? Tulis kata-kata ni. Man ammara zahirahu bittiba'is sunnah. Siapa dia suburkan amalan zahirnya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya amalan kita ni ikut sunnah. Solat kita, puasa kita, zikir kita. Wa batinahu bidawamil muraqabah. Dia hidupkan batin dia dengan ingat Allah Ta'ala, perhati segala perkara yang kita buat. Muraqabah. Wa ghadda basarahu. Sampai tajuk kita. Menundukkan pandangan dia daripada melihat benda-benda yang haram. Wa kaffa nafsahu anis syubhat. Tahan nafsu dia daripada ambil benda-benda syubhat, tak pasti halal haram. Waqtaza bil halal. Maka dia makan benda-benda yang halal, jangan makan benda haram. Lam tukhti' lahu farasah. Tidak tersalah dia punya tilikan. Farasah, ilmu farasah dia tak salah. Kata di Syekh Ibn Qayyim, wa kana Syuja'. Syuja' yang bercakap tadi memang orang yang hebat dalam ilmu farasah. Ana baca kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini dia ada ilmu ni, ilmu farasah. Waktu dia pergi ke Yaman,
Dia tengok muka ni, bahaya ni, laki-laki ni, danger ni. Orang licik ni. Licik. Dalam ilmu farasah dia. Bila dia pergi dekat, orang tanya nak pergi mana? Nak balik Mekah tu, jauh. Oh tak apalah, tidur sini lah, rumah saya ni. Tidur sini. Imam Syafi'i pun pelik. Ajaib ni. Pada pandangan mata aku, orang ni ada masalah. Tapi tiba-tiba dia baik, nak jadi tetamu, bagi tempat duduk. Duduk sekejap, bawa air mari. Silakan. Bawa buah-buahan, bawa makanan. Air. Syafi'i kata, ajaib. Pelik. Gharib. Maknanya, bercanggah dengan ilmu dia. Tapi, dia masih lagi mempertahankan ilmu dia ni, lam yukhti. Maknanya tak salah tekaan aku. Baiklah, saya pendek cerita. Bila sampai waktu nak esok, kan, mari tua rumah yang baik semalam, yang baik hati, mula bercakap pelik, cakap sumpah-sumpah, marah-marah, nak suruh bayar sewa tempat tidur semalam, nak suruh bayar dia punya makanan yang dia hidangkan. Syafi'i kata, betul sungguh ilmu aku. Orang ni memang licik, memang jahat. Kita ingat ke dia panggil jadi tetamu, rupanya duduk atas rumah dia tu, dia suruh sewa, dia suruh bayar makanan yang dia sediakan, yang dia layan pun kena bayar. Imam Syafi'i kata memang orang ni jahat. Masya-Allah, tabarakallah. Kata di para ulama, man taraka syai'an lillahi awadahullah. Siapa dia tundukkan pandangan dia kerana tak mau tengok benda haram, Allah Ta'ala ganti dengan mata dia boleh tengok benda yang farasah yang begitu tajam. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Orang yang menjaga, menundukkan pandangan mata, yuwisul qalb sabatan wa syaja'atan wa quwwah. Dia akan mendapat kekuatan dalam hati dia dan keberanian. Hebat. Maka Allah Ta'ala akan beri kemuliaan. Kemuliaan kepada orang yang menjaga pandangan ini. Yang ke-8, Allah SWT tutup lorong godaan syaitan pada hati dia. Sebab mata dia tak ada, jadi syaitan dia akan masuk ikut pandangan mata, pergi ke hati. Jadi oleh kerana dia tunduk pandangan, maka dia syaitan tak ada lorong nak masuk, nak pergi rusakkan hati dia. Itu yang ke-8. Yang ke-9, dia menggunakan masa, sibukkan hati dia untuk berfikir untuk maslahat dunia dia dan maslahat akhirat dia. Jadi kalau kita mata duk tengok benda sangat, jadi kita banyak memikir ke dunia. Hak ni kita duk memikir ke maslahat lain yang kita ada, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, itu yang ke-9. Allah Ta'ala yafrugh al-qalb. Maknanya hati dia tu, dia tak tengok benda banyak, jadi yang menyebabkan dia duk mikir ke akhirat, dia duk mikir ke maslahat hidup dia. Aku ni nak mati, apa persiapan, dan mikir. Tapi kalau mikir tengok banyak benda-benda ni, dia duk terlupa. Yang terakhir, yang ke-10, anna bainal aini wal qalbi manfazan. Di antara hati dengan mata itu ada lorong connecting dua tu. Tapi bila kita sekat satu, dia tak sambung dua tu, ketika itu dia tak pergi kepada kerusakan tu, tak boleh nak masuk dalam hati. Kata ulama kata, kalaulah kita jamak, mata tu duk tengok segala benda, bila tengok dia akan masuk dalam hati, seolah-olah hati kita tu macam mazbalah, macam tong sampah. Tong sampah ni semua orang capak dalam tu, yang baik ada, yang masam ada, yang buruk ada, yang semua yang ada kat situ. Jadi hati kita ni jangan dicampak segala perkara, barulah dia menjadi bersih, dia menjadi suci, pandangan dia menjadi baik. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara dua wiqayah, dua cara kita nak menyelamatkan hati kita daripada asyik kepada benda haram, iaitulah tundukkan pandangan dan jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa terjebaknya kita dengan perbuatan yang tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, saya break setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung dalam CD yang akan datang dalam bab lain pula, iaitu bab
hubbullahi ta'ala. Kita duk asyik dengan makhluk, ginilah jadinya. Maka kalau kita nak sayang, nak cinta, kita akan berbincang tentang hubbullah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cinta kepada kita, Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah Ta'ala rahmatkan kita, kita mati dengan husnul khatimah, kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha, insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.